Kita baca sama-sama surah Al-Mujadalah ayat 7. Kita mula kelas pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ayat yang kita baca tadi ialah ayat yang daripada juzuk ke-28 dan surah yang ke-58, iaitu surah Al-Mujadalah ayat 7 hingga ke ayat 11. Cuba lihat balik pada ayat yang ke-11, sebab ayat yang ke-11 ni ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada pagi ini. Ustaz ulang semula ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Okey, ayat yang ke-11 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu, yakni untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkannya untuk kamu. Dan apabila kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuan tentang apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ujung-ujung ayat itu, Allah menyatakan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi pengetahuan, yakni ilmu di kalangan kamu, Allah akan meninggikan mereka dengan beberapa darjat. Allah akan meninggikan mereka dengan beberapa darjat. Kalau kita lihat kepada ilmu, dalam ini Allah sebut tentang orang yang menuntut ilmu, orang yang ada kedudukan, orang yang memahami ilmu. Dan ilmu ini sifat dia seumpama aliran air. Ilmu ini umpama aliran air. Kalau kita tengok sifat air itu sendiri, dia mengalir daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan air ini tidak akan melawan graviti kecuali dia dipam ataupun disedut menggunakan mesin. Tapi itulah aturan Allah pada makhluk yang bernama air. Dan air ini turun sebagai hujan. Dia menuju ke gunung, mengalir daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah, kemudian menjadi sungai ataupun mata air. Dan begitulah terus menerus sehinggalah dunia ini belum kiamat. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada aliran air ini samalah, Ustaz bagi tahu tadi, sama seperti aliran ilmu. Aliran air adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita perhatikan tempat yang rendah, tempat itu yang paling banyak menakung air. Selalunya air akan bertakung di lembah ataupun di jurah ataupun tempat-tempat lain yang rendah. Sebaliknya dia tidak akan bertakung di tempat yang tinggi. Begitu juga ilmu, semua ilmu yang kita pelajari, sama ada di rumah, sama ada di sekolah, di universiti atau sebagainya, semua ilmu itu sifatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat kesempurnaan Allah ialah Maha berilmu. Jadi apabila kita berilmu, nak jadi orang berilmu ni kena ada satu sifat, iaitu sifat rendah diri. Tidak boleh menjadi orang yang sombong, kerana dengan kesombongan itu manusia ini tidak mampu menjadi orang yang berilmu. Sebaliknya akan menjadi semakin tak pandai ataupun semakin bodoh. Sekalipun seseorang itu mempunyai ijazah ataupun mempunyai tahap ilmu sehingga ijazah kedoktoran ataupun PhD misalnya. Jika dia sombong sekalipun dia sombong, ijazah kedoktoran itu tidak akan menjadikan dia lebih bijaksana. Hal ini kerana orang yang sombong dengan ilmunya,
tidak akan suka ditegur dalam semua perkara ataupun tidak suka diperbetulkan. Dia akan merasa dirinya ialah diri yang paling betul sekali. Jadi orang yang lain tu tak sama dengan dia. Maka manusia yang sebegini, yang sombong dengan ilmu dia, ilmunya tidak akan meningkat ataupun berkembang. Sebaliknya akan beku dan hanya menjurus pada satu-satu bidang sahaja ataupun yang dipakar sahaja. Lain halnya dengan orang yang mempunyai ilmu dengan adanya sifat tawaduk ataupun sifat rendah diri. Seorang yang tawaduk ataupun rendah diri ini, dia sanggup mendadak ilmu daripada sesiapa saja. Rela ditegur ataupun dikritik. Dan kepada orang yang rendah diri, Allah akan beri padanya hati yang lapang, fikiran yang cerdas dan perasaan yang tenang untuk mendapat ilmu yang banyak. Dan inilah rahsia kenapa para ilmuwan ataupun para agamawan Islam pada zaman silam, mereka mampu menguasai, mendalami bukan hanya satu bidang sahaja. Sebaliknya pelbagai bidang. Dan mereka menguasai dia dengan betul-betul pakar. Sebabnya mereka mengekalkan sifat tawaduk. Walaupun mereka ilmu itu banyak, kepakaran mereka itu banyak, tetapi mereka jumpa dengan orang yang berilmu, mereka akan meletakkan diri mereka serendah-rendah kedudukan. Dan mereka tidak malu untuk menadah ilmu daripada orang lain. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-11, ilmu itu akan meninggikan darjat seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan syarat orang itu hendaklah merendahkan diri. Namun sekiranya dia angkuh, tunggulah ilmu itu yang akan membawanya ke tempat yang paling bawah sekali. Dan ingat, orang yang tidak okey. Hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam adab, iaitu guruku sayang. Kalau buku teks, kamu boleh tengok pada muka surat 180. Boleh tengok pada muka surat 180 dalam buku teks. Okey. Hari ini akan belajar kita tentang salah satu daripada bidang adab, iaitu guruku sayang. Kita tengok dulu yang ke depan tu, Ustaz ada tulis, ada sedikit Ustaz kata-kata. Ketinggian akhlak dan kemajuan seseorang dan kemuliaan budi bisa dilihat dengan cara bagaimana dia memperlakukan dan menghargai seorang guru. Okey. Apa yang dikatakan guru? Sebelum kita lihat lebih jauh tentang adab kepada guru, kita lihat dulu apa yang dikatakan, siapakah guru? Pengertian guru. Guru ialah orang yang mengajar, disebut juga pendidik, pengajar dan pembentuk akhlak. Kita ulang lagi sekali. Guru ialah orang yang mengajar, disebut juga pendidik, pengajar dan pembentuk akhlak. Dan hukum dan dalil berkenaan tentang kewajipan beradab kepada guru ini boleh tengok kepada dalam buku teks kamu tu. Beradab terhadap guru hukumnya wajib berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok pada buku teks, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Maksudnya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Riwayat Imam Ahmad. Okey. Jadi hadis ini merupakan dalil kepada kewajipan beradab kepada seorang guru. Jadi apakah adab dengan guru ni? Kamu mesti tahu. Sebab benda tu sentiasa dalam kelas pun, Ustaz pun sentiasa sebut beradab. Dan apakah cara beradab kepada guru ni? Kita boleh tengok satu persatu. Okey. Adab dengan guru ni kita boleh tengok kepada tiga cara. Yang pertama dari segi perlakuan, percakapan dan perasaan. Dari segi perlakuan ini, iaitu dengan cara kita mentaati. Dengan cara mentaati guru. Kita harus mentaati guru tidak hanya kepada kedua orang tua sahaja.
Kita sebagai pelajar diperintahkan untuk mentaati seorang guru kerana guru ialah yang mendidik dan mengajar ilmu kepada kita. Dan sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti tentang hal yang baik dan buruk, berbudi, pekerti luhur dan menjadi orang yang bertanggungjawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi, kita kena menghormati guru yang banyak berjasa kepada kita. Tak kira lah apa subjek sekalipun, walaupun guru itu masuk mengajar waktu relief sekalipun, selagi dia mengajar kamu walaupun hanya satu kalimat sahaja, dikira sebagai guru kepada kamu. Yang kedua, dari segi perlakuan ialah dengan cara memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Memberikan tumpuan ketika guru mengajar. Jadi ketika guru mengajar di hadapan, kita sebagai murid perlu mengelak daripada bercakap dengan teman dalam kelas. Ayat ni biasa berulang kali terpaksa ustaz tegur, guru lain tegur. Waktu guru mengajar di hadapan, ada di kalangan kamu yang bercakap di belakang. Dan hal demikian, sikap gini akan menyebabkan kita tidak dapat memberikan tumpuan yang penuh terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru. Akhirnya, kamu menyebabkan kita tidak dapat memahami perkara yang diterangkan oleh guru. Tambahan lagi, mereka ataupun sikap mereka yang bercakap ketika guru mengajar di hadapan, kalau dalam Islam ialah satu perbuatan yang tidak beradab. Satu perbuatan yang tidak beradab. Guru mengajar di hadapan, kamu bercakap di belakang, itu satu perbuatan yang tidak beradab menurut Islam. Dan kita boleh lihat hari ini murid semakin mendominasi situasi kelas. Seolah-olah murid lebih berkuasa daripada guru. Sehingga guru terpaksa berulang kali memberi teguran untuk memberi perhatian. Adab yang seterusnya dari segi perlakuan ialah dengan membantu guru. Dengan cara bagaimana? Pelajar boleh membantu guru dengan membawa buku-buku guru ke bilik guru dan sebagainya selepas kelas. Dan dalam pelajaran online, cara bantu guru pun boleh dengan cara bagaimana? Dengan cara memberi kerjasama. Memberi kerjasama, beri tumpuan, tidak bercakap dan bersedia memberi tindak balas. Kenapa ada bunyi? Yang baru masuk mute dan buka kamera saya. Okey. Dan yang seterusnya, yang terakhir dari segi perlakuan ialah mendoakan guru. Mendoakan guru ni sepatutnya setiap waktu sebelum kita masuk kelas, terutamanya waktu kita semain subuh khususnya, selain kita mendoakan kesejahteraan kepada kedua ibu bapa kita, jangan dilupakan guru yang mengajar kita. Sebab bukan guru itu boleh dianggap diumpamakan seumpama ibu bapa kamu di sekolah. Imam Nawawi rahimahullah pernah menyatakan sebahagian ulama terdahulu, jika mereka berangkat menuju kepada gurunya ataupun berangkat menuju ke kelas, mereka akan banyak bersedekah dengan sesuatu, kemudian mereka akan berdoa. Mereka akan berdoa. Kejap Assalamualaikum. Aha. Boleh nanti atas ke tadi plan saya. Okey. Okey, kita sambung balik. Mendoakan guru. Ulama terdahulu, Imam Nawawi rahimahullah pernah menyatakan, ulama terdahulu jika mereka berangkat menuju ke tempat guru ataupun mereka menuju ke kelas, sebelum sampai ke kelas tu mereka akan bersedekah dengan sesuatu, kemudian mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana doa dia?
Tutuplah aib guruku dariku, jangan hilangkan keberkahan ilmu dariku. Kata-kata Imam Nawawi ni boleh tengok dalam kitab Tibyan Al-Adabi Hamalatul Quran. Maksudnya, murid ni, afdalnya mereka bila mereka masuk ke kelas ataupun kamu berjalan daripada rumah ke kelas tu, doa kepada ibu kamu, ibu bapa kamu, doa juga kepada guru-guru kamu. Sebab bila kamu berjalan daripada rumah ke sekolah dengan niat untuk menuntut ilmu, ketika itu Allah telah angkat darjat kamu. Dan waktu itu pun insya-Allah Allah akan terima kalau kita berdoa dengan sebaik-baiknya ataupun dengan sebenar-benar doa. Sebab hebatnya orang yang menuntut ilmu. Dan kalau kamu kemalangan ataupun meninggal dunia daripada perjalanan daripada rumah ke sekolah tu, tapi dengan niat, memang niat untuk menuntut ilmu, bukan niat untuk pergi main dengan kawan. Kalau kamu niat memang untuk menuntut ilmu, maka kalau berlaku kemalangan ataupun kehilangan nyawa sebagai contohnya, kamu akan dikira sebagai umpama orang yang mati syahid kecil. Bila syahid kecil ini, tempatnya memang Allah telah jamin tempatnya di tempat yang terbaik. Okey, seterusnya adab dengan guru kita akan lihat dari segi percakapan. Dari segi percakapan, yang pertama bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan lemah lembut. Walaupun guru ni bukanlah orang tua kandung kita, bukan ibu bapa kandung kita, tetapi seperti mana yang Ustaz bagi tahu tadi, mereka seumpama orang tua kita di sekolah. Dan mereka mendidik kita dengan penuh keikhlasan, maka tidak sepantasnya apabila seseorang murid berkata keras di hadapan mereka. Kerana itulah sebagai salah satu cara ataupun salah satu rasa hormat terhadap guru. Jadi perlakukan guru kita tu dengan cara yang paling baik dan mulia, dan berbicara mereka dengan sopan, dan jangan berteriak ataupun mengangkat suara yang tinggi kepada mereka. Seperti mana kamu melakukan kepada ibu bapa kamu, seperti itu juga kamu lakukan kepada guru yang mengajar kamu. Yang kedua, bertanya perkara yang bermanfaat jika diizinkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fas'alu ahla zikr in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang yang berpengetahuan agama jika kamu tak mengetahui. Kenapa ada gangguan sekejap Okey. Dari segi percakapan, bertanya perkara yang bermanfaat jika diizinkan. Ustaz ulang balik. Dalam Al-Quran Allah sebut fas'alu ahla zikr in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tak mengetahui. Maksudnya, bertanya itu satu perkara yang baik. Satu perkara yang baik. Namun, bila kita nak bertanya tu, pastikan niat kita betul, iaitu bukan untuk menguji sesiapa. Kerana kalau sekadar bertanya hanya sekadar mengganggu guru yang mengajar ataupun menguji guru itu, hanya membawa musibah kepada diri sendiri. Sebagaimana kata-kata Waqi' bin Jarrah, sesiapa yang sudah tahu tetapi tetap bertanya, sebenarnya seolah-olah dia mahu memberitahu, lihatlah aku sangat pandai dalam ilmu ini. Dan ini merupakan racun yang cukup bahaya kerana dibimbangi boleh mewarisi sifat riak, sombong serta angkuh. Bila ada sifat sombong, angkuh dalam menuntut ilmu ini, maka tidak akan memberi apa-apa manfaat. Sebaliknya hanya mendatangkan dosa kepada penuntut ilmu itu sahaja. Yang seterusnya, dari segi percakapan yang terakhir, memberi salam. Hari ini banyak sekali, dan Ustaz pun berulang kali kalau waktu di sekolah, kita terlalu sulit mengucapkan salam saat berjumpa dengan guru. Ustaz tak tahulah sama ada malas ataupun malu, sehingga ia hanyalah tersenyum sahaja. Tersenyum. Bahkan ada tu terus kabur ataupun melarikan diri. Enggan dilihat gurunya di jalan. Dan sikap sebegini sebenarnya sungguh tidak sopan dan tidak menghormati seorang guru. Jadi bila kita dengan cara lain, dengan cara kita nak menghormati guru ni, dengan kita mengucapkan salam.
ketika berjumpa dengannya di mana dan bagaimanapun keadaannya. Tak kiralah kamu jumpa guru tu di kawasan sekolah ataupun kamu jumpa di luar kawasan sekolah, di supermarket misalnya, di pasar misalnya, jumpa di alam anda atau sebagainya, tak payah lari daripada guru tu. Cuba jumpa, bagi salam, senyum, itu cukup menunjukkan betapa kamu hormat kepada guru kamu. Bukanlah bila jumpa cikgu kamu menghindarkan diri. Maksudnya melarikan diri daripada, elak diri daripada berjumpa dengan guru. Seterusnya, adab dengan guru dari segi perasaan. Okey, yang baru masuk boleh tengok dalam buku tab muka surat 181. Okey, yang pertama dari segi perasaan ni, merendah diri dan tidak sombong. Merendah diri dan tidak sombong. Ramai daripada kalangan para ulama, dia mengarang kitab menekankan betapa pentingnya penghormatan dan kemuliaan kepada guru. Antara mereka ni ialah seperti Imam Ghazali, Ibnu Abdul Bar, Abdul Fattah Al-Ghuddah, Bakar bin Zaid dan Al-Duri. Sehingga kan sastrawan negara Osman Awang biasanya dibaca pada hari guru. Osman Awang dalam bukunya dia pernah satu karang satu macam sajak tu, saya nak mendefinisikan tu. Bagaimana dia sebut dalam bukunya, guru of guru, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini sesiapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya bermula oleh seorang guru biasa dengan lemah lembut mengajar tulis dan baca. Ini merupakan satu sajak yang ditulis oleh Osman Awang. Nak bagi tahu kepada kamu, hari ini daripada asalnya ataupun sejarah bermulanya seorang yang hebat itu, tak kira dia seorang Perdana Menteri, tak kira dia seorang raja, tak kira dia seorang doktor, tak kira dia seorang pegawai tinggi kerajaan, tak kira dia seorang ulama, tak kira dia seorang penulis, peguam ataupun sebagainya, mereka bermula daripada seorang guru yang biasa. Dan daripada guru yang biasa itulah yang mengajar mereka sehingga mereka berada di kedudukan yang mereka nikmati hari ini. Oleh itu sebagai pelajar dan murid, wajib kita memuliakan guru kita, dan antara tanggungjawab yang sepatutnya kita tunaikan ialah menghormati dan memuliakan walaupun kita telah pun selesai tamat persekolahan peringkat rendah sekalipun. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang awal yang Ustaz bacakan tadi, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua dan tidak mengerti hak ulama kami. Okey, yang baru masuk Ustaz minta mute sebab ada gangguan tu. Dan Imam Nawawi juga pernah berkata seorang murid ni hendaklah melihat gurunya dengan pandangan penghormatan. Dia kena yakin keahlian gurunya berbanding yang lain, kerana perkara itu menjadikan seorang murid dapat mengambil banyak manfaat dari gurunya dan lebih memberi kesan dalam hati terhadap apa yang dia dengar dari gurunya. Dan yang kedua bersabar atas tindakan guru. Bila kita ni seorang murid, kadang-kadang guru kita pun manusia biasa. Jadi kadang-kadang manusia biasa ni ada waktu dia lemah lembut, ada waktu dia keras. Jadi bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Kadang-kadang kita nampak benda itu, guru ni itu jahat pada pandangan kita. Tapi niat di guru, sikap keras itu tidak adalah semata-matanya adalah untuk kemudahan dan kebaikan seorang murid itu sendiri. Dan yang ketiga, bersangka baik dengan guru. Bersangka baik dengan guru. Sekejap ada yang masuk ni. Yang ni pun berkaitan dengan adab juga ni. Kalau tak ada masalah, maklum tu Ustaz. Okey. Bersangka baik dengan guru. Bagaimana cara beradab dengan guru? Bersangka baik dengan guru ni ialah dengan, sebab kita kena faham, bila bersangka
Prasangka ni, sebahagian dari prasangka ni boleh membawa kepada dosa. Sesiapa yang mempunyai sifat buruk sangka kepada sesama Islam, apatah lagi seorang guru, maka wajib dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang berburuk sangka ni adalah orang yang melakukan perbuatan jahat dan berdosa besar. Sebab setiap perbuatan Allah akan campakkan ke dalam neraka. Orang yang bersikap suudzon ataupun bersangka buruk, dosanya sama seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Jadi jauhi sifat penyakit hati ini kerana ia dapat merugikan diri sendiri, khususnya bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kena banyak bersangka baik kepada guru. Seterusnya itu adab dengan guru. Ustaz ulang lagi sekali, adab dengan guru ni ada 3. Dari segi perlakuan, percakapan dan perasaan. Seterusnya kita lihat kepada meneladani sahabat dan ulama. Yang ni kamu boleh tengok pada muka surat 182 yang menceritakan tentang berkenaan tentang bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka meneladani sahabat dan ulama. Okey. Meneladani sahabat dan ulama ni, kalau dalam konteks itu dia bagi kepada 1, 2, 3, 4. Pertama, menghormati guru. Yang kedua, membantu guru. Yang ketiga, bersabar terhadap guru. Dan yang keempat, bersopan dengan guru. Okey, kita tengok satu persatu. Menghormati guru. Menghormati guru, para sahabat pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni apabila mereka hadir ke satu majlis dan waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, mereka akan mengelak daripada berbual sesama mereka. Kenapa mereka mengelak? Kerana mereka rasa malu dan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah akan menyampaikan ucapan kepada para sahabat. Sebab itulah Ustaz kata dalam kelas, bila kita betul-betul memberi tumpuan, tidak bercakap waktu guru sedang mengajar, itulah situasi ataupun keadaan yang paling baik. Sebab bila kamu bercakap, saya tak langsung sebenarnya mengganggu kepada rakan-rakan lain yang memberi tumpuan. Sebab bila bercakap ni dia umpama penyakit berjangkit. Mula daripada seorang je. Kemudian dia akan berjangkit kepada orang sebelah, orang belakang, orang depan. Akhirnya, guru bercakap, kamu bercakap, satu kelas pun tak faham apa yang dipelajari dalam kelas. Yang kedua, membantu guru. Tengok gambar tu, murid kecil je, mungkin tahun 1, tahun 2, angkat bekas guru. Ibnu Abbas pernah memegang dan menuntun tali tunggangan gurunya. Yang keduanya, Abdullah bin Mas'ud sentiasa menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir. Ibnu Abbas ni merupakan sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ini dikatakan seumpama bayang kepada Rasulullah. Kenapa dikatakan bayang? Sebab di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menyampaikan dakwah dan sebagainya, Ibnu Abbas ni dia tidak akan, dia cuba nak elak dirinya daripada ketinggalan untuk menerima secara terus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut oleh para sahabat lain seorang yang terlalu gila kepada ilmu. Hebatnya Ibnu Abbas. Beliau ni merupakan sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak kepada bapa saudara kepada Rasulullah, iaitu Abbas. Yang keduanya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sentiasa berkhidmat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir ke sesuatu majlis. Benda simple je. Menyediakan kasut, tongkat. Maksudnya dia menunggu di depan rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia berada di tempat Rasulullah akan pergi menyampaikan dakwah. Dan ulama-ulama terdahulu, Ustaz pernah dengar kisah daripada seorang pensyarah ustaz yang mengajar di Universiti Sultan Zainal Abidin, seorang doktor, dia pernah mengajar ustaz. Dia belajar di luar negara. Jadi gurunya ialah seorang pensyarah, dia tu seorang pensyarah yang mempunyai kekurangan, iaitu dia buta. Jadi apa yang dia buat, dia sentiasa menunggu di hadapan rumah pensyarah dia untuk menuntun tangan gurunya untuk bawa ke tempat belajar. Benda senang je, simple je. Sehingga kan dia nak mendapat pujian dan sentiasa dipuji oleh pensyarah dia. Sentiasa membantu pensyarah dia untuk ke tempat mengajar. Dan dia pernah sebut mungkin kerana kebaikan ataupun khidmat yang diberikan kepada gurunya, dia dapat menyempurnakan pengajiannya daripada tempoh yang lama kepada tempoh yang lebih singkat. Sehingga kan yang sepatutnya memakan masa beberapa tahun yang lebih lama untuk memegang ijazah PhD dia, sebaliknya Allah permudahkan. Dan dia merasakan itu mungkin disebabkan kelebihan ataupun kebaikan yang daripada khidmat dia kepada gurunya yang buta. Mana setiap waktu dia kelas, dia akan menunggu depan rumah pensyarah dia dan tuntun tangan, pegang tangan, bawa ke tempat mengajar. Sebab pensyarah dia itu buta. Jadi kena banyak membantu guru. Kamu kena yakin dan percaya bila kamu membantu guru ni ada keberkatan ataupun ada kebaikan kepada seseorang penuntut ilmu. Jadi lepas ni kamu kena berlumba. Jangan tunggu guru minta tolong. Kamu tanya apa yang kamu boleh bantu ataupun berkhidmat kepada seorang guru. Seterusnya, bersabar terhadap guru. Okey, cuba tengok gambar tu. Cikgu tu tanya, korang minat tak Akademi Fantasia? Cuba nyanyikan lagu Sufi 7 dengan pitching yang paling tinggi. Cikgu tu usik. Okey. Bersabar terhadap guru. Bagaimana ulama bersabar terhadap guru ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Sabit yang sedang tidur sehingga beliau terjaga kerana hendak menuntut ilmu. Cuba dengar balik. Ibnu Abbas sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Sabit yang sedang tidur sehingga beliau terjaga kerana hendak menuntut ilmu. Dia menunggu gurunya sehingga guru dia bangun. Bukan dia pergi gerak guru dia. Tunggu guru bangun semata-mata nak menuntut ilmu. Maknanya dia bersabar dengan tingkah laku guru ni. Sama juga kamu. Kita di sekolah misalnya, ataupun cikgu tewak sikit misalnya, mungkin ada sebab, ataupun yang sebab guru pun tak boleh nak kadang-kadang dalam perjalanan nak ke kelas tu mungkin ada mereka yang minta tolong ataupun sebagainya. Jadi sebagai murid kita kena bersabar atas tingkah laku guru kepada kita. Jangan cepat membuat sangkaan yang buruk kepada guru. Yang seterusnya, bersopan dengan guru. Imam Syafi'i menyelak halaman buku di hadapan gurunya Imam Malik dengan perlahan kerana segan dan tidak mahu mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Imam Syafi'i bila dia nak buka halaman buku, dia buka dengan paling perlahan untuk elakkan guru dia tu terdengar ataupun mengganggu gurunya sedang mengajar. Sama tak dengan yang kita pada hari ini? Hari ini Ustaz rasa ambil buku daripada beg pun boleh bunyi. Kadang-kadang buka Ustaz kata buka buku. Macam-macam bunyi.
ambil pensel lah, pensel dan sebagainya. Kadang-kadang memang mengganggu. Jadi, yang ni yang perlu kita elakkan, kita kena bersopan. Jadi kita boleh contoh sikap Imam Syafi'i. Bagaimana dia nak selak halaman je, buka dengan perlahan. Sebab dibimbangi mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Yang ni banyak yang kita murid-murid hari ini mengabaikan soal adab ketika menuntut ilmu. Pagi ni pun kalau Ustaz cek balik, berapa orang yang buka kamera ni? Tengok balik siapa dia buka kamera. Dua orang saja yang buka kamera. Yang lain hilang. Tak apa. Kita sambung semula present tu. Imam Syafi'i ni, kalau nama seperti Imam Syafi'i ni merupakan gelaran sahaja. Sebab nama Imam Syafi'i ni nama sebenarnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas. Dilahirkan di Palestin. Umur 10 tahun beliau telah pun berhijrah ke Mekah dan mempelajari Al-Quran. Imam Syafi'i ini mempelajari Al-Quran ketika umur 7 tahun dan mengingati kitab Al-Muwatta' iaitu karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. Umur 10 tahun tu Imam Syafi'i dah hafal lah dan menguasai kitab Muwatta'. Dan ketika umurnya 15 tahun, Imam Syafi'i ini diberi pengiktirafan untuk mengajukan pandangan dalam perkara ataupun soal berkaitan tentang fiqh. Hebat tak hebat Imam Syafi'i? Zaman kecil umur 7 tahun dah belajar Al-Quran. Umur 10 tahun dah ingat kitab Muwatta' Imam Malik. Bukan buku teks nipis, tak, buku kitab tebal. Buku karangan Imam Malik. Dan umur 15 tahun beliau diberi penghargaan boleh mengajukan pandangan berkaitan tentang fiqh. Okey. Ingat balik Ustaz ulang balik. Pada ni sifat sahabat dan ulama ni menghormati guru, membantu guru, bersabar terhadap guru dan bersopan dengan guru. Okey. Seterusnya kita akan tengok apa kepentingan adab. Kenapa perlu kita beradab kepada guru ni? Apa kepentingan dia? Untuk kepentingan ni, kamu boleh tengok pada muka surat 184. Boleh tengok pada muka surat 184. Okey. Kepentingan adab terhadap guru boleh dilihat dari segi 3 aspek, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kita tengok satu persatu. Kepentingan adab terhadap guru kepada individu. Yang pertama sekali, mendapat pahala dan keberkatan ilmu. Mendapat pahala dan keberkatan ilmu. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah menyatakan, pelajari adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Jelas menunjukkan bahawa bukan ilmu sahaja yang penting dalam kehidupan manusia, tetapi adab juga penting dalam proses menuntut ilmu. Ilmu bersama adab pasti memberi lebih keberkatan dalam hidup seseorang. Belajar, adab. Adab, belajar. Dua benda yang saling berkait antara satu sama lain. Yang kedua, disayangi guru. Anak-anak ustaz ingat lagi tak kisah viral seorang ustazah yang dipaksa merangkak suatu ketika dahulu, yang sebelum kita cuti. Bagaimana kalau yang tengok YouTube ataupun mengambil apa yang berlaku hal-hal semasa ni, mungkin dia tahu tentang viral seorang ustazah yang dipaksa merangkak oleh ibu bapa. Apa yang berlaku waktu ibu bapa tu dipaksa ustazah tersebut merangkak? Apa yang berlaku, anak murid lain bukan sekadar tengok sahaja, tetapi mereka turut sama melakukan perbuatan tersebut
walaupun perbuatan tersebut memang akan menyebabkan baju dan seluar mereka kotor. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab mereka tak sanggup melihat guru mereka melakukan perbuatan tersebut dan mereka tak mampu nak tengok saja apa yang berlaku. Jadi ustaz yakin dan percaya murid begini dah yang akan mendapat keberkatan dan kasih dan redha seorang guru kepada muridnya. Yang ketiga, mudah mengingati pelajaran. Mudah mengingati pelajaran. Bandingan maksiat dengan dosa yang dilakukan seseorang itu sebenarnya penyebab kepada ilmu ataupun hafalan. Untuk mendapatkan keberkatan ilmu tu, seseorang tu perlu mengamalkan ilmu yang diperolehi. Jika tidak diamalkan, ilmu tadi tidak akan menjadi apa-apa. Seperti mana kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Okey, itu kepentingan adab terhadap guru dari segi individu. Mendapat pahala dan keberkatan, disayangi guru dan mudah mengingati pelajaran. Kemudian kita tengok kepentingan adab terhadap guru dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat. Yang pertama, tidak terpengaruh dengan gejala negatif. Maksudnya masyarakat itu dapat membezakan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Yang keduanya, melahirkan masyarakat berilmu dan penyayang. Dengan ilmu ini, masyarakat dapat dibentuk di atas jalan yang lebih bertamadun. Yang lebih bertamadun, yang lebih baik. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Siapa nak dunia, mesti dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah juga dengan ilmu. Dan mereka yang inginkan keduanya, dunia dan akhirat, kena ada ilmu. Jadi, di sini nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu kepada seorang manusia. Sampailah manusia itu mati sekalipun, dengan ilmu yang dia ada, mampu lagi memberi manfaat yang mengalir kepada dia. Seumpama contoh seorang ulama ataupun seorang yang alim ataupun seorang yang berilmu, dia mengajarkan ilmunya kepada anak muridnya, dan bila dia meninggal dunia dan anak muridnya masih lagi mengamalkan ataupun melakukan ilmu yang diperolehi itu, selagi itu pahala ganjaran yang baik sentiasa mengalir kepada seorang guru yang meninggal dunia. Betapa hebatnya bagi seorang yang mengajar ilmu itu dan anak muridnya melakukan ataupun mengamalkan apa yang dipelajari, kemudian bagi manfaat kepada orang lain, ajar kepada orang lain pula, sampai walaupun manusia itu meninggal dunia sekalipun, pahala kebaikan bagi seorang yang berilmu itu masih lagi mengalir. Yang ketiga, dari segi negara. Kepentingan adab terhadap guru dari segi negara. Yang pertama, lahir ramai cerdik pandai untuk membangunkan negara. Hari ini, negara kita menekankan penguasaan ilmu sains, teknologi, inovasi, supaya kita ni sentiasa berdaya saing dalam kemajuan sosial dan ekonomi. Yang kedua, negara maju dan berdaya saing. Bila semuanya ada ilmu, masyarakat berilmu, maka akan melahirkan sebuah negara yang mampu berdaya saing dengan negara-negara yang hebat di luar. Mampu bersaing dengan negara-negara Europe kat luar. Boleh buktikan walaupun kita berada di Asia Tenggara, tetapi dengan ilmu mampu melonjak diri kita, negara kita, Malaysia khususnya, ke arah yang lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara yang dikatakan hebat dari segi kemajuan dan teknologi. Tetapi syaratnya ialah, kuncinya ialah semuanya perlu ada sifat rasa cinta kepada ilmu. Dan untuk melahirkan rasa cinta kepada ilmu itu, macam Ustaz beritahu tadi, perlu ada adab, bermula daripada adab terhadap kita. Okey.
Ustaz dia sebut berkat. Apa ni berkat ni Ustaz? Okay. Apa yang dikatakan berkat? Kebaikan yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang. Kebaikan yang dikurniakan oleh Allah kepada seseorang. Ilmu yang berkat ialah ilmu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada pemiliknya. Sedangkan ilmu yang tidak berkat boleh membawa keburukan ataupun hanya sia-sia sahaja. Keberkatan ilmu ni benda suatu yang bernilai. Dalam kita sibuk mencari ilmu, baik secara formal ataupun tidak formal, perkara paling utama sekali ialah soal keberkatan. Dan keberkatan ilmu ini penting bagi kita pastikan ilmu yang kita dapat ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seseorang yang bergelar pelajar ataupun murid, keberkatan ilmu ini perlu dititik beratkan. Kalau dekat sekolah kat sekolah sebelum ni, cikgu mesti pernah pesan pada kita, pesan tentang berkat. Jangan kurang ajar dengan guru, tak berkat ilmu kamu. Jangan ponteng kelas, hilang berkat. Jangan meniru, jangan mengumpat, jangan riak. Kalau kamu pandai dan pelbagai lagi, jangan tu cikgu akan kaitkan dengan keberkatan. Kadang-kadang kita merasakan kita betul-betul lumus nak mengulang kaji sesuatu perkara. Berpuluh kali kita menyelak nota yang sama tapi masih lagi tak faham. Pernah tak kita mengalami situasi ini? Kita rasa tertutup kepada kita. Bila kita faham pula, bila tiba di peperiksaan, kita blank pula. Lupa pula apa yang kita hafal. Dan jika hal ini pernah berlaku pada kita kena semak balik kembali adab-adab sewaktu kita menuntut ilmu. Mungkin sebab ini ataupun natijahnya kita kurang mengambil kira soal keberkatan. Bagaimana ilmu mahu berkat jika kita tidak hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu? Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, kami diperintahkan supaya tawaduk. Tawaduk ni maksudnya merendah diri kepada sesiapa yang kami pelajari ilmu daripadanya, guru ataupun ulama. Dan keberkatan ni juga boleh hilang. Keberkatan ilmu juga boleh hilang jika ilmu yang kita cari, kita gunakan untuk bermegah-megah atau kita sombong dalam ilmu yang kita ada. Semakin kita berilmu, semakin kita rasakan diri kita hebat. Rakan-rakan yang lebih rendah pencapaiannya, kita rasakan tidak sama level dengan diri kita. Dalam sebuah hadis lain, Ibn Hibban, jangan mempelajari ilmu untuk kamu berbangga-bangga di hadapan para ulama ataupun untuk berdebat dengan orang-orang bodoh ataupun memilih majlis yang terbaik demi mendapat pujian orang. Dan sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka nerakalah tempat. Dan yang seterusnya, jangan kita mengharapkan ilmu itu berkat jika kita campur baukan dengan maksiat. Ada setengah kita menghabiskan berjam-jam untuk study ataupun untuk belajar. Biasa bila kita naik di peringkat sekolah menengah ataupun berada di universiti, dah mula suka bergaul ataupun study group lah. Alasan ni berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan. Dan ada pula ketika belajar sibuk menonton cerita-cerita Korea, Jepun maupun Barat yang mungkin ada adegan yang tidak patut dijamah oleh mata ataupun mendengar muzik-muzik yang melalaikan jiwa. Alasannya intention. Kita kena sedar bahawa ilmu itu suci. Ilmu itu suci, sifat dia suci, ibarat cahaya yang terang. Dan ilmu itu tak akan hadir pada hati yang penuh kotor dengan maksiat, gelap, tidak bersinar. Dan tidak dinafikan, ada je manusia ataupun mereka yang berjaya walaupun adab pada guru ini tidak dijaga. Ada yang berjaya. Ada saja yang cemerlang walaupun mereka tak semayang ataupun mereka cemerlang, mereka melanggar hukum-hukum Allah. Bagaimana mereka boleh berjaya jika ilmu tiada berkat? Keberkatan, kejayaan sesuatu yang berbeza. Sama halnya antara soal keberkatan dan kekayaan. Ada negara yang maju, kaya raya tetapi tidak ada keberkatan. Maksiat, penyelewengan, jenayah berluasa.
Negara maju tetapi berlaku penyelewengan, rasuah, jenayah sehingga rakyat sendiri tidak berasa selamat berada dalam negara tersebut walaupun mereka itu negara yang kaya. Ada manusia yang gajinya berpuluh ribu tetapi masih lagi terasa ada harta yang masih kurang. Luarannya nampak senang tetapi hakikatnya jiwa mereka tidak tenteram. Keberkatan ni ialah satu benda yang tidak ternilai, yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Berkat ataupun barakah bermaksud bertambah ataupun berkembang. Manakala Al-Isfahani mendefinisikan sebagai tetapnya kebaikan Allah dalam sesuatu perkara. Seseorang mungkin berjaya menjadi paling cemerlang di sekolah tetapi kerana tiada keberkatan, ilmu yang dipelajari sekadar di hujung pen sahaja. Tidak mampu diamalkan dan langsung tidak membawa manfaat untuk dirinya. Dan kita kena ingat hanya berjaya dalam peperiksaan tetapi hari ini ramai yang berjaya dalam peperiksaan tetapi mereka tidak berjaya dalam hidup. Nak berjaya kedudukan di dunia dan akhirat, kita perlu kepada ilmu dan ilmu itu perlu selari seiring dengan adab. Itu yang paling penting. Okey. Tengok orang menuntut ilmu. Pelajari adab boleh berhenti sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Imam Malik. Kita belajar bukan hanya untuk cemerlang dalam peperiksaan tetapi perlu mencari ilmu untuk berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Okey, sebagai akhirnya, kata-kata barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Ustaz ulang lagi sekali, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Okey. Ustaz lambang apa kat sebelah tu? Inilah lambang tempat yang Ustaz pernah menuntut ilmu. Kalau kamu tengok, yang ni sekolah pertama Ustaz, sekolah Wangsa Melawati. Ustaz belajar dekat sini daripada tahun 1 sehingga tahun 4 Ustaz. Dan Ustaz berpindah ke Kelantan, sekolah Kepasang Tengkarang Kubur 1. Tahun 5, tahun 6, kemudian Ustaz sambung pelajaran ke Sekolah Menengah Pelaksanaan Agama Falahiyah, sekolah asrama. Waktu ni dilatih sahaja murid dia. Selesai sampai STPM, Ustaz sambung belajar ke Universiti Sultan Zainal Abidin. Kemudian kerja sekejap, Ustaz sambung ke Institut Keguruan Bahasa Antarabangsa dekat Kuala Lumpur. Akhirnya Ustaz menjadi guru yang ada yang mengajarkan sekarang. Ini tempat-tempat yang Ustaz pernah menuntut ilmu dan Ustaz masih lagi mengingati siapa guru yang mengajar Ustaz sehinggalah ke hari ini. Dan kalau jumpa pun Ustaz masih lagi menegur mereka dan mereka pun masih mengenali Ustaz. Okey. Kau berapa dah? 9? Kau 9.4 dah. Tak sempat dah. Okey. Sekarang dah pukul 9.4 minit. Okey, jadi untuk Ustaz tak sempat tapi kita nak bincang sebabkan pukul 9. Lepas pukul 9 kalau ada kelas subjek lain. Cuma yang Ustaz akan buat video ni, Ustaz akan masukkan dalam YouTube nanti. Cuma untuk ni Ustaz nak kamu cuba buat latihan dalam buku Skill Hebat. Nanti kelas yang akan datang sempat kita akan bincang sama-sama. Buku Skill Hebat pada muka surat 93, 93, 94, 95 dan 9 sampai 95. Nanti Ustaz akan bagi ikut WhatsApp jawapan dia. Kamu buat dahulu. Ustaz akan bagi dalam esok atau lusa jawapan untuk jawapan buku Skill Hebat. Jadi itu sahaja untuk pagi ni. Jadi segala kekurangan, Ustaz mohon maaf pada pagi ni kita ada kekurangan dari segi pengajaran. Semoga kita dapat manfaat bersama. Ada apa-apa boleh WhatsApp nak tanya apa-apa dan sebagainya. Okey, Ustaz buka soalan jika ada nak tanya apa-apa. Ada nak tanya apa-apa?
Tak ada? Okey. Lepas ni subjek apa lepas ni? Mat. Mat. Okey. Jadi itu saja, Ustaz tak nak mengganggu atau mengganggu masa guru yang lain. Masa Ustaz pun dah habis. Jadi kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga kesihatan, jangan tinggal sembahyang. Baca Al-Quran. Yang baca Iqra', kalau boleh habiskan Iqra', naik tahun hadapan. Darjah 5, kamu semua dah baca Al-Quran. Kita jumpa lagi. Itu saja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.